Hello, Assalamualaikum and welcome back to FZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, seperti yang dijanjikan, memandangkan aku dah dapat 10 like, aku akan upload satu video di mana pada video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seorang pemandu Grab yang diganggu ketika bertugas. Kisahnya bermula apabila pemandu Grab ni sebenarnya sudah pun sampai di waktu-waktu akhir untuk dia bekerja, yang mana sudah pun sampai tengah malam macam tu. So macam dia dah macam kalau boleh dia nak rehat dah, tapi selepas dia berfikir 2-3 kali, dia telah pun membuat keputusan untuk mencari pelanggan yang terakhir. Dan kebetulan pada waktu tersebut dia telah menerima satu customer yang meminta untuk menghantar, di mana kebetulan juga di kawasan berdekatan, yang mana jarak untuk dia pergi ke customer tu dan untuk dihantar tidaklah terlalu jauh. So macam dia pun decide, okey lah, ini pelanggan terakhir sebelum dia pulang lah ke rumah kan. So dalam perjalanan tu dia macam entah kenapa hati dia macam serba salah. Macam dalam hati dia mengatakan untuk tidak pergi ke tempat pelanggan tersebut, dan dalam masa yang sama hati dia yang lain pula berkata ini adalah pelanggan terakhir. Macam mana pun relakan je lah. So macam dia merelakan tu lebih daripada yang dia takut ni, macam tak sedar hati ni. So macam tak apalah, dia pergi. So setibanya di sana, dia telah menunggu di kawasan yang telah pun customer tu patutnya tunggu sekitar 15 minit. Tetapi tiada langsung bayang-bayang customer tu, apatah lagi wujud customer tu sendiri. So macam dah lama dia tunggu, dia call lah nombor yang tertera kat dengan customer tu. Macam okay, bila dia call, end up macam customer tu cakap tak, saya bukan customernya tu, saya tolong kawan saya tu. Dia gunakan istilah kawan dia. Okay, terdengar kawan dia tu. Okay, tapi kawan saya dah ada lah dalam kereta cik. So macam kawan dia dah ada, tak ada siapa masuk pun tadi. Dia macam tak apalah kan. So dia macam cakap lah dekat customer ni, tapi tak ada siapa masuk dalam kereta saya ni. Tak, dia dah masuk tadi, dia dah bagi tahu saya dah pun. So macam tapi tak apa bang, abang jalan je terus sampai ke tempat yang location yang saya hantar tu, abang send je kat situ. Macam driver ni macam cakap lah, tapi masalah tak ada orang, saya nak hantar siapa ni. Tak apa bang, abang hantar je. So end up macam tak apalah, macam yelah, benda pun dia dah memang cakap okay ni duit, mungkin rezeki dia lah hantar orang yang tak ada pun dalam kereta. Dia kan salah pun sebab dia record call tu, dia record. So macam habis tu macam okay, dia terus drive ke tempat yang hendak dituju ni. Tapi memang sepanjang perjalanan dia merasakan macam memang ada orang dekat belakang. Padahal pada waktu tadi dia tak merasakan sebarang kehadiran pun. So dekat situ macam dia mula berfikir, betul ke ada orang kat belakang? And pada satu ketika ni dia menjeling ke belakang, tetapi dengan melihat ke mirror yang ada di tengah, ataupun boleh dikatakan mana dia boleh melihatlah orang yang duduk di belakang. So pada ketika itu dia tanpa tidak diduga telah melihat satu perempuan duduk betul-betul di belakang tempat duduk belakangnya. So macam masa tu dia macam tersentak tau. Dia macam tengah memandu tu macam dia terganggu. Memang dia hampir masuk ke satu kawasan yang memang boleh dikatakan dia boleh mengalami kemalangan lah. Sebab memang ada kereta di kawasan bertentangan, tapi dia mampu mengawal lagi. Tapi dia dah mula bercelaru fikiran dia. Tapi dia cuba kuatkan diri dia, memandangkan jarak tu tak jauh. Dan setibanya dia di sana, dia macam tak tahu nak buat apa. Yelah, customer tak ada pun dalam kereta sebetul-betulnya. So apa yang dia nak kena buat kan? And dia pun bertindak lah untuk call customer tadi ni dengan mengatakan okey, sekarang dia dah sampai ke tempat yang telah pun ditetapkan. So sekarang dia nak kena buat apa? So customer yang order ni mengatakan, oh cik tinggal buka pintu,
dan tunggu dalam 10 minit macam tu, cik boleh beredar daripada situ. So macam pemandu ni macam walaupun dalam keadaan dia memang takut, and dia still mahukan kan secara cepat lah boleh settle kan. So dia pun telah berbuat apa yang telah dilakukan, apa yang disuruh oleh customer tadi. Dan setelah dia buat demikian, dia merasakan sebaik saja dia membuka pintu tadi, sebenarnya dan dia macam tunggu kau dekat betul-betul sebelah pintu tu, dia berasa dalam selang 2 minit ada satu angin sangat-sangat kuat lalu ataupun keluar daripada back seat ataupun tempat duduk belakang. Pada ketika itu dia sangat-sangat pelik kerana malam tersebut tidaklah terlampau dingin ataupun tidaklah terlampau berangin. Which kalau berangin bukanlah satu tempat mesti akan semua tempat berasa berangin, angin-angin akan bertiup membuatkan daun-daun berterbangan. Tetapi ini hanya di kawasan di mana betul-betul dia keluar daripada back seat dia. So dekat situ dia mula membaca beberapa ayat, beberapa surah dan juga membaca ayat kursi. Dan dia telah bertindak tutup pintu tu selepas 10 minit dan beredar daripada tempat tu. Dan apa yang terjadi keesokan harinya, dia telah pun call customer tadi malam yang telah dia menghantarkan kononnya customer halimunan ni ke tempat yang ditetapkan. Dan customer ni mengatakan sebenarnya semalam si driver ni membawa satu, boleh dikatakan, roh perempuan yang tidak tenang. So sebetulnya yang pemanggil ni ataupun customer ni bukanlah daripada bangsa Melayu tapi daripada bangsa lain, yang mana kononnya roh tersebut tidak tenang dan mahu ditempatkan di satu tempat yang mana tempat yang dia berhenti itu adalah tempat yang mahu ataupun ingin dituju oleh roh tadi, yang mana memang kawan dia tak tipu di situ, memang kawan dia, tetapi kawan dia yang telah pun mati dalam perjalanan hendak ke kawasan yang dah dituju. Kawasan tersebut adalah kawasan ibu bapa dia ataupun rumah ibu bapa dia. Driver tersebut mula berfikir ada betulnya kerana memang setibanya di situ dia melihat ada perumahan-perumahan. Cuma yelah, dia tak sangkalah di situ ada tempat yang ingin dituju oleh si roh ni. Tetapi apa yang menakutkan diri dia ialah sepanjang perjalanan tersebut bulu rumahnya tak berhenti meremang. And macam yang aku cerita, dia ternampak satu penampakan di tempat duduk belakang. Dan selain pada itu, dia juga menyedari setibanya dia di rumah, tidurnya tidak langsung boleh dikatakan tenang. Dia terfikir apa yang dia lihat dan juga apa yang berlaku, di mana angin meniup sebaik saja dia buka pintu selang 2 minit tu. Dia terfikir logik apa lagi yang dia boleh fikir ketika itu, kerana tiada satu pun angin yang dapat dilihat ataupun dirasa sebelum tu. Tiba-tiba satu angin sangat, dia bukan terlampau kuat, tapi satu angin yang menderus melaju. So memang tak logik untuk sesiapa untuk meniup angin sekuat itu. So macam dia terpinga-pinga dengan apa yang terjadi kepada dia semalam. So start pada hari itu, dia tidak lagi bertindak untuk menerima pelanggan lebih pada waktu yang dia tetapkan sendiri. So macam pada pukul ni macam okay, stop, aku tak nak lagi hadap benda yang sama yang aku hadap sebelum ni. This is the end. Okay, aku nak balik. Macam tu lah. So macam untuk mengelakkan perkara ni, jadi dia melakukan perkara-perkara yang boleh dikatakan perkara yang mengelakkan lah daripada perkara tersebut terjadi lagi. So terima kasih kerana menonton video aku untuk kali ni. Sorry, video kali ni mungkin agak kurang seram, tapi kepada sesiapa yang suka memandu seorang diri pada waktu malam, dan juga sesiapa yang merupakan pemandu teksi dan juga mungkin pemandu grab car ataupun private sapu, diorang mungkin ada mengalami perkara-perkara sebegini. So kalau korang ada cerita-cerita yang hendak diceritakan, korang boleh kongsi kepada aku dan aku akan cuba ceritakan di sini. Terima kasih kerana menonton video aku. Assalamualaikum.